Ceramah edisi 22 Disember 2017. Lelaki ketua Kongsi Gelap berusia 30-an ditikam dengan pisau sehingga ke jantung, dilanggar dan digilis dengan kereta. Kejadian bunuh tragis di stesen minyak di Taman Pelangi Johor Bahru pada 7.30 malam Ahad lalu itu benar-benar mengejutkan, apatah lagi video kejadian itu tular di media sosial. Siasatan mendapati kejadian bermotifkan masalah hutang daripada aktiviti pengedaran dadah membabitkan dua kumpulan kongsi gelap. Sehingga semalam 14 individu membabitkan 10 lelaki dan 4 wanita setakat ini sudah ditahan dan direman untuk membantu siasatan. Kita bersama wartawan Izlaili Nurul Ain Hussein yang kembali semula ke tempat kejadian. Ikuti laporannya. Terima kasih rakan setugas Nabiha Kamal di Studio Metro TV Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya Izlaili Nur Ain Hussein dan juru video Hairul Anwar Abdul Rahim kini berlintas langsung dari sebuah stesen minyak di Jalan Seri Pelangi, Taman Pelangi Johor Bahru, Johor. Kami di sini bagi membawakan kepada anda lokasi berlakunya satu kejadian yang cukup tragik, kejadian bunuh yang mana sejak berlakunya insiden ini Ahad lalu dan sejak penyebaran video kejadian ini berlaku, ia bukan sahaja mendatangkan kebimbangan buat warga Johor tetapi turut mendapat perhatian di seluruh negara. Kejadian yang boleh disifatkan sebagai satu kejadian jenayah yang cukup berani dilakukan oleh sekumpulan suspek ini kerana mangsa bukan sahaja ditikam, malah dilanggar dan digilis. Apatah lagi ia juga dilakukan secara terbuka di halayak ramai. Dan jika anda dapat lihat atau saksikan video berdurasi 1 minit 23 saat yang tular baru-baru ini, anda akan dapat lihat kereta mangsa berada di pam angin di sebelah sana. Kerana mengikut siasatan awal, mangsa datang ke stesen minyak ini bersama seorang wanita dipercayai isterinya menaiki sebuah kereta untuk mengisi angin pada tayar kenderaan mereka sebelum mereka secara tiba-tiba diserang oleh sekumpulan lelaki. 4 orang lelaki, dipercayai 4 orang lelaki. Dan kemudian mangsa dibelasah di lokasi ini sebelum mangsa ditinggalkan oleh suspek. Dan suspek sempat membaling mercun, dipercayai untuk memberi amaran kepada orang ramai yang berada di stesen minyak ini. Kemudian suspek membuat satu pusingan dan kemudian melanggar mangsa yang ketika itu telah berebah di lokasi ini. Dan bukan berakhir di situ, suspek kemudian mengundurkan kenderaan sebelum menggilis mangsa dan kemudian meninggalkan mangsa di lokasi ini dan kemudian beredar meninggalkan perkarangan stesen minyak ini. Dan mangsa dipercayai maut akibat ditikam di dada kirinya dan telah pun disahkan punca kematiannya adalah disebabkan luka tikaman tepat ke jantung mangsa. Polis Johor kemudian menggerakkan usaha untuk mengesan 4 suspek lelaki ini dan sehingga semalam seramai 13 individu telah pun ditahan untuk membantu siasatan yang dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bermula dengan tangkapan seorang lelaki dan seorang wanita di Pulau Pinang kemarin. Kemudian pada hari yang sama 4 lelaki dan 3 wanita ditahan di Singapura dan semalam 4 lagi lelaki ditahan di sekitar negeri Johor dan mereka yang kesemuanya berusia antara 16 hingga 26 tahun dan 6 daripada mereka telah pun mendapat perintah reman selama 7 hari sehingga 27 Disember ini. Hasil siasatan awal polis mendapati kemungkinan kejadian ini ada bersangkut paut dengan pergaduhan 2 kumpulan kongsi gelap kerana mangsa dipercayai adalah seorang ketua
sebuah kumpulan kongsi gelap. Bagaimanapun, siasatan lanjut polis masih lagi dijalankan. Sekian sahaja laporan daripada saya, Izlaili Nur Ain Hussein, dan juru video Hairul Anna Abdul Rahim dari lokasi kejadian di stesen minyak Taman Pelangi Johor Bahru, Johor. Kembali kepada Nabihah Kamal di studio Metro TV. Assalamualaikum. Seorang lelaki dan seorang wanita yang ditahan bagi membantu siasatan kes pembunuhan tragis lelaki di stesen minyak Taman Pelangi Johor Bahru Ahad lalu direman selama seminggu. Mereka yang ditahan direman 7 hari bermula Khamis bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keselesaan. Turut ditahan reman sehingga 27 Disember ini 4 lagi lelaki yang ditahan pada awal Khamis. Difahamkan semua lelaki yang berusia dalam lingkungan 20-an itu ditahan di sekitar Johor Bahru bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Bincang mengenai dengan siasatan yang telah pun dijalankan oleh pihak Johor ke atas kes bunuh di stesen minyak Shell Jalan Sri Pelangi Johor Bahru pada 17 hari bulan Disember. Jadi untuk makluman tuan-tuan semua, kes ini telah menarik perhatian kerana telah diviralkan. Ya. Sebenarnya kes ini very isolated case yang merupakan kejadian berlaku di antara individu itu sendiri mengenai dengan hutang pengedaran dana. Ya. Itu yang kita dapat pastikan setelah kita berjaya membuat tangkapan awal di Penang, sepasang lelaki dan perempuan di Penang. Jadi hasil daripada siasatan awal itulah punca kejadian ini sebenarnya. Jadi turutan daripada tangkapan tersebut, kita kemudian telah membuat beberapa tangkapan lagi pada 20 hari bulan, pada 20 hari bulan, iaitu seramai 4 lelaki dan 3 wanita Cina tempatan di Singapura. Jadi 7 tangkapan telah dibuat di Singapura di atas kerjasama pihak polis Singapura. Jadi saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Ketua Polis Singapura dan pasukan CID sana yang telah membantu kita untuk mengesan dan menangkap, dan mereka telah pun dibawa balik ke Johor dan mereka dalam permohonan tahanan riman selama 7 hari untuk membantu kita dalam siasatan ini. Dan kita percaya dengan beberapa tangkapan sejumlah seramai 14 orang yang telah pun kita tahan, kita percaya kita dapat menyelesaikan kes ini. Dan walau bagaimanapun kita masih lagi cuba mengesan saki-baki yang percaya terlibat yang telah pun kita pasti. Ya. Jadi kepada semua orang ramai di luar sana, janganlah gusar dengan kejadian yang begini, bahawa keadaan di negeri Johor ini sentiasa terkawal. Ini dikonfirm oleh Datuk Polis Johor sendiri dan pasukannya. Dan saya percaya walaupun saya berada di luar daripada Johor, saya pasti keadaan di negeri Johor masih dalam keadaan terkawal seperti dahulu. Dan kita percaya ini tidak akan menjejas pada pengunjung-pengunjung daripada luar negara jiran kita seperti Singapura dan Indonesia pada pelacur-pelacur. Seperti yang saya katakan, ini case very isolated case. Very isolated case merupakan gaduhan di antara individu itu sendiri. Dalam pada itu, Mahkamah Magistrat Seremban Selasa lalu melepas tanpa membebaskan Azizan Manap 44 tahun atau Cikgu Azizan
yang mencederakan muridnya. Mengikut pertuduhan, Cikgu Azizan didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera pada pipi kiri murid tahun 5 di tapak perhimpunan Sekolah Kebangsaan Taman Semarak Nilai pada 7 pagi 6 April lalu. Kes itu hangat diperkatakan kerana Cikgu Azizan bertindak atas sebab murid berkenaan melakukan kesalahan menghidu gam dan mempengaruhi rakan membuli, memukul murid serta ponting sekolah. Sejurus selesai perbicaraan, Cikgu Azizan yang ditemui wartawan tidak menyimpan dendam, memaafkan dan mendoakan murid itu berjaya kelak. Saksikan rangkuman kalender jenayah minggu ini. Mahkamah Magistrate Seremban pada Selasa melepas dan membebaskan Azizan Manap atau Cikgu Azizan daripada pertuduhan mencederakan muridnya Oktober lalu. Lebih 300 orang terdiri daripada ibu bapa, guru, NUTP, Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam Malaysia QPEC memberi sokongan moral terhadapnya. Mereka mula memenuhi perkarangan mahkamah seawal jam 8 pagi secara berperingkat. Cikgu Azizan ditahan selepas dipercayai mendenda muridnya kerana kesalahan menghidu gam dan mempengaruhi rakan, membuli, memukul murid serta ponting sekolah sebelum dituduh di mahkamah pada 31 Oktober lalu. Polis sedang mengesan lelaki yang dipercayai bertindak menggugut seorang pemandu menggunakan kayu hoki di bulatan Taman Bekili Kelang kira-kira jam 1 petang pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Kelang Utara, Asisten Komisioner Mazlan Paijan berkata, ketika kejadian, mangsa berusia 37 tahun sedang memandu MPV Toyota Estima sebelum sebuah kereta Proton Wira tiba-tiba keluar dari arah kiri di laluan berkenaan. Suspek turun dari keretanya dengan membawa kayu hoki dan memarahi mangsa dan berkelakuan seperti mahu memukul mangsa. Usaha mengesan suspek sedang giat dijalankan dan lelaki berkenaan diminta tampil di balai polis untuk memberi keterangan bagi membantu siasatan. 65 individu warga Cina yang terbabit dengan sindiket Macau Scam ditahan dalam serbuan serentak di Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang pada 12 Disember lalu. Pengarah JSJK Bukit Aman Datuk Amar Singh Ishar Singh berkata, operasi khas itu turut diadakan serentak di Hunan dan Guangdong, China dengan kerjasama polis negara terbabit. Dalam serbuan di Hunan dan Guangdong, China pula, seramai 75 individu warga Cina ditahan pihak polis negara itu. Amar Singh berkata sindiket terbabit dipercayai sudah aktif sejak 2 tahun lalu dengan menjadikan Malaysia sebagai pusat panggilan bagi menipu mangsa di China. Berdasarkan rekod 20 juta yuan atau 13 juta ringgit kerugian direkodkan membabitkan mangsa yang ditipu sindiket berkenaan. Agensi Kawalan Sepadan Malaysia AXIM Kelantan merampas pelbagai mercun dan bunga api bernilai RM180,000 yang ditemui di dalam lori di ladang kelapa sawit Jeram Palsu, Pasir Putih malam Isnin. Dalam kejadian jam 7.30 malam itu, lori seberat 5 tan itu ditinggalkan tanpa pemandu. Komander Muhammad Asri Yahya berkata pemeriksaan lanjut menemui 180 kotak seberat 5,000 kg mengandungi mercun dan bunga api dianggarkan bernilai RM180,000. Lori dan barang larangan itu disita dan dibawa ke pejabat AXIM untuk pemeriksaan lanjut sebelum diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia untuk tindakan seterusnya. Pihaknya menganggarkan keseluruhan barang rampasan termasuk lori berjumlah RM240,000. Menurutnya, menjelang musim perayaan ini, AXIM Kelantan mempertingkatkan aktiviti pencegahan penyeludupan dan penguatkuasaan di sepadan. Peniaga dipenjara 18 tahun dan 10 sebatan di Mahkamah Session Kota Baru pada Ahad terhadap tuduhan merogol anak perempuannya berusia 10 tahun September lalu. Hakim jatuhkan hukuman itu selepas tertuduh berusia 50 tahun mengaku salah terhadap tuduhan. Mengikut pertuduhan, bapa 8 anak itu didakwa merogol anak perempuannya berusia 10 tahun di sebuah rumah antara jam 9.30 malam hingga 11.15 malam 22 September 2017. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-3 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan minimum 10 sebatan jika sabit kesalahan. Tiga lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keroh Melaka Tengah pada Selasa atas tuduhan menyebabkan kematian seorang remaja lelaki dalam kejadian di Kerubung awal bulan ini.
Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada ketiga-tiga tertuduh iaitu J. Viswanathan, K. Sanmudanathan dan N. Tiago selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga tertuduh didakwa meneruskan niat bersama dengan menyebabkan kematian M. Aruna Salem di sebuah bengkel membaiki lori di kawasan perindustrian Kerubung antara jam 5 petang hingga 8 malam 4 Disember lalu. Atas perbuatan itu, ketiga-tiga mereka didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Selepas pertuduhan dibacakan, hakim menetapkan 17 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia. Mahkamah Magistrate Teluk Datuk di Kuala Langat pada Selasa menetapkan 25 Januari depan untuk sebutan semula kes bunuh dan bakar 4 sekeluarga di Tanjung Sepat pada minggu lalu. Magistrate menetapkan tarikh itu bagi membolehkan jurubahasa isyarat disediakan memandangkan tertuduh Kan Chang Heng tidak memberi sebarang respon ketika pertuduhan pertama dibacakan terhadapnya. Ini kerana tertuduh yang berasal daripada Keluang Johor itu adalah OKU, Pekak dan Bisu. Kang sepatutnya menghadapi 4 pertuduhan bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dan 1 pertuduhan mendatangkan cedera mengikut Seksyen 324 Kanun yang sama. Pemandu lori yang terbabit kemalangan hingga mengakibatkan 3 sekeluarga maut di kilometer 35 Jalan Bota Kanan Teluk Intan dekat Kampung Teluk Memali, Bota 13 Disember lalu didakwa di Mahkamah Magistrate Parit kerana memandu secara melulu. Syahirul Nazif Amrah, 25 tahun, didakwa mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum RM20,000. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu pada 6.30 pagi hingga mengakibatkan Ahmad Nur Al-Zaidin Ahmad Azudin dan Nur Haslina Abdul Razak serta Nur Azira Ahmad Azudin meninggal dunia. Harian Metro Khamis lalu melaporkan 3 termasuk pegawai khas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manik maut dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan lori. Tiga lelaki warga Bangladesh terpaksa meringkuk dalam penjara selama 6 bulan selepas gagal membayar denda RM24,800 dan RM12,700 yang dijatuhkan oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur pada Khamis. Hukuman itu atas pertuduhan kerana memiliki pelbagai jenis beg mewah tiruan di Jalan Bukit Bintang Isnin lalu. Hassan Mat Ashraful, Mat Saiful Islam dan Mat Mizanur Rahman dikenakan hukuman itu selepas mereka mengaku bersalah apabila pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Tangisan tertuduh yang bertambah kuat kemudian ditegur hakim yang memintanya supaya jangan menangis. Namun ketiga-tiga tertuduh dilihat bertambah emosi ketika merayu kepada mahkamah untuk mengurangkan hukuman sehingga terpaksa ditenangkan oleh polis mahkamah. Pengawal keselamatan dijatuhi hukuman penjara 4 hari dan denda RM6,000 oleh Mahkamah Magistrate Kelang pada Khamis atas pertuduhan menakutkan seseorang dengan kayu hoki di sekitar Bandar Kelang Sabtu lalu. Magistrate memutuskan demikian selepas tertuduh Timadan mengaku bersalah atas pertuduhan itu dan turut mengakui fakta kes dikemukakan pendakwaan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menakutkan secara jenayah dengan menghayunkan kayu hoki ke arah Huang Tiong Yong di Bulatan Berkeley, Kelang jam 1.15 petang Sabtu lalu. Justru Madan melakukan kesalahan mengikut Seksyen 506 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Hakim kemudian memerintahkan penjara 4 hari bermula tarikh tangkapan pada Isnin lalu dan tambahan selama 2 bulan sekiranya gagal membayar denda. Baiklah, sekian sahaja Kalender Jenayah minggu ini. Terus ikuti kami menerusi laman web Harian Metro di www.hmetro.com.my untuk berita-berita terkini yang lain. Berita video boleh ditonton di laman YouTube Metro TV, platform laman sosial termasuk Facebook Harian Metro, Twitter dan Instagram serta aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Jangan lupa muat turun juga aplikasi Metro TV dan App Store di App Store dan Google Play Store untuk menonton video eksklusif dan rancangan menarik yang kami sediakan kepada anda. Selamat Hari Krismas. Selamat menyambut Hari Krismas. Saya Nabiah Kamal. Assalamualaikum dan salam hormat.